Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, kita rasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan. Alhamdulillah, antaranya nikmat Islam, nikmat iman, dan termasuklah nikmat pagi ini kembali kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan kehidupan kita mencari ataupun menggali saki-baki pahala ataupun bekalan untuk menuju ke sana nanti. Alhamdulillah. Baiklah, antara nikmat yang lain juga pagi ini bersama dengan saya Da'i Hadari untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru para penonton sekalian. Yang mana hari ini hari Sabtu, hujung minggu kita murnikan dengan 18 September 2021 dengan Majlis Ilmu Tanyalah Ustaz. Kita nak fokuskan pengajian kita hari ini. Kita nak sambung pengajian kita, pengajian tafsir dan juga taranum surah Asy-Syura, surah yang ke-42 dari 114 surah, yang mana kita akan fokuskan pada pagi ini ayat yang ke-50 hingga ayat yang terakhir untuk surah Asy-Syura, iaitu ayat yang ke-53. Dan saya tidak kesoranganlah, kita bersama dengan kekanda saya. Alhamdulillah, semalam pakai baju batik. Hari ini lain pula penampilannya. Kita bersama dengan Al-Fadil yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita? Kalau tak usia orang tak boleh. Sehat, alhamdulillah. Saya kagum Doktor, tengok lain macam penampilan pagi ni. Alhamdulillah. Perasan ya? Alhamdulillah. Tapi Doktor, tak lengkap lah. Kejap lagi nak dengarlah suara emas Doktor. Boleh? Masya-Allah, boleh. Boleh, insya-Allah. Cumanya para penonton sekalian, saya nak ajak anda semua, saya alu-alukan anda semua untuk tanyakan soalan. Caranya macam mana? Kejap lagi saya maklumkan. Dan saya minta anda semua juga untuk kongsikan sebagai manfaat orang lain. Siaran langsung kita juga dibawakan di media sosial kami, iaitu di Tanyalah Ustaz TV3. Kongsikan. Ini saham akhirat kita juga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Doktor. Hari ini surah Asy-Syura ayat 50 hingga 53. Betul. Tak lengkap tanpa mendengar suara emas Dr. Farid Rabi Abdullah. Silakan. Falyatafadhal mashkur. Terima kasih Da'i Hadari. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Didoakan ibu ayah, para penonton dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan doa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kita setelah kita dimatikan untuk sementara, iaitu tidur, dan kepada Allah jugalah kita akan dikembalikan. Baik, kita mulakan bacaan Al-Quran daripada surah Asy-Syura ayat 50 hingga ayat 53. Jadi bolehlah capai mushaf ataupun buka apps Quran yang ada dekat handphone tu, kita sama-sama ikuti. Pagi ini saya bercadang untuk membawa alunan dua lagu. Pertama sekali lagu Nahwan, keduanya lagu Ras. Lagu Nahwan dan lagu Ras. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Innahu alimun qadir. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi'idhnihi ma yasha'. Innahu aliyyun
حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Para penonton yang saya kasih sekalian, kita lihat terjemahannya dulu. Boleh tak ya? Silakan. Terjemahan dia. Ayat ke-50. Au yuzawwijuhum dhukranan au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Ayat yang ke-50. Atau dia menganugerahkan jenis lelaki dan perempuan. Dia reflect kepada ayat ke-49. Yang sebelum ini. Yang sebelum ini. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah Subhanahu wa taala beritahu Allah akan berikan, akan anugerahkan anak itu sama ada lelaki maupun sama ada perempuan ataupun lelaki. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, ataupun diberi kamu anak yang berpasang-pasangan. Maksudnya apa? Maksudnya ada orang dapat anak perempuan saja. Ada orang dapat anak lelaki saja. Ada orang dicampurkan. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Selang-selang pula tu. Ada, dia kata selang bunga. Ada. Yeah. Kemudian ada juga yang di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan ada pula di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan zuriat. Tidak berikan zuriat. Maksudnya dari sudut biologinya, biological, dari sudut medical side-nya, dia tidak dikurniakan, zuriat. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Baik, habis setakat itu. Baik. Maksudnya, sekarang kita nak masuk topik baru. Ibu ayah kena faham. Maksudnya, sampai ayat 50, cerita yang satu plot dah habis dah. Masuk cerita part lain. Apa dia? Mengenai wahyu pula. Baik. Dia nak reflect kepada pangkal-pangkal surah mengenai Al-Quran. Mengenai kehebatan Al-Quran. Bagaimana Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun
hakim, yang bermaksud dan tidak layak bagi seseorang manusia berbicara terus dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perantaraan wahyu atau daripada belakang tabir atau dengan mengutuskan utusan iaitu malaikat dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ayat yang ke-52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Setelah Allah beritahu pada ayat 51, Allah beritahu bagaimana wahyu itu turun, sama ada suara itu didengari oleh Nabi SAW ataupun mimpi ataupun ilham ataupun malaikat datang berbicara dengan Nabi, beritahu kepada Nabi. Di sini Allah berkata, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Muhammad, yang demikian itulah wahyu yang kami sampaikan kepada engkau, ruham min amrina. Maksudnya Al-Quran itu pada wahai Muhammad ruh. Al-Quran itu ruh. Kita akan bincang nanti kenapa Quran dinamakan dengan ruh. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sebelumnya itu engkau wahai Muhammad tidaklah mengetahui apa itu kitab, itu Al-Quran, dan apakah itu iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Waja'alnahu nuran nahdi bihi. Nanti kita akan bincang. Yang dijadikan cahaya itu apa? Cahaya itu apa? Sebab sebelum itu sebut iman. Sebelum itu, sebelum cahaya itu disebut Al-Kitab, disebut juga Al-Iman. Lepas tu kenapa dua itu jadi nur? Nanti kita akan bincang. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada sesiapa yang kami kendaki di antara hamba-hamba kami. Maksudnya, nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ayat yang terakhir. Siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ila Allahi tasirul umur. Iaitu jalan yang miliknya lah, iaitu milik Allah. Sirat. Kita akan bincang nanti kenapa sirat. Bukan sabil, bukan jalan, bukan termasuk juga dalam surah Al-Fatihah juga. Sirat. Sirat ini sangat Allah choose, Allah pilih sirat ini untuk syariat dia. Kenapa sirat bukan sabil, bukan syarik, bukan tariq? Itu semua kan merujuk kepada jalan. Kenapa sirat? Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang miliknya. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah segala urusan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dai hadari dan juga para penonton, ada dua perkara kita akan bincang pada pagi ini. Pertama sekali kita akan bincang mengenai kekuasaan Allah dalam memberikan manusia zuriat, kemudian kekuasaan Allah dalam penetapan penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Plot yang kedua ini daripada ayat 51, daripada ayat 51, 52, 53 kita akan bincang bagaimana kita nak buat persiapan menjawab kepada golongan orientalis. Yang selalu menuduh Quran ini ciptaan Muhammad. Yang selalu menuduh Quran ini adalah Nabi cedok daripada ahli-ahli kitab. Ini akan menjawab. Kita kena persiapkan jadi orang Islam. Kita selalu kena attack. Kita kena attack di mana? Kita kena attack pada Quran lah. Tentang Al-Quran. Zaman tu mana ada dakwat? Macam mana kau tulis Quran? Zaman tu mana kertas? Kau tulis kat mana? Banyak mana kalau tulis kat pelepah tamak, pelepah kulit-kulit binatang? Timbulkan persoalan. Mereka akan timbulkan persoalan-persoalan itu supaya kita mula apa? Was-was. Ya juga. Jadi ini semua kita akan selesaikan pada pagi ini. InsyaAllah jangan ke mana, kita terus akan berbincang dan bertadabbur ayat 50 hingga ayat 53. Saya suka dengan semangat Dr. Farid Rafi Abdullah ni. Ini para penonton sekalian baru mukadimah tahu. Bukan mukadimah lagi, belum. Ini baru tafsirnya secara awal. Appetizer. Maksudnya. Dia baru appetizer, pembuka selera. Pembuka selera. InsyaAllah kejap lagi kita akan pergi lebih mendalam. Kita akan bedah lebih lanjut. Ayat dalam surah Asy-Syura ini, ayat yang ke-50 hingga ayat 53. Tapi jangan ke mana-mana. Kita nak rehat seketika kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru.
kasih kerana terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan Alhamdulillah para penonton sekalian, pagi yang indah ini, hujung minggu ni, terima kasih kerana terus menonton kami. Kami teguh berdiri di sini kerana sokongan dan juga tontonan anda. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita bicarakan tafsir dan tarannum surah Asy-Syura ayat 50 hingga 53. Dan Alhamdulillah Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah bersama dengan kita semua pada pagi ini. Alhamdulillah. Baiklah Doktor, sebelum saya nak tanyakan satu soalan yang sangat indah untuk sebagai awal, sebagai permulaan perbincangan kita, saya nak bawa ini satu soalan yang mana tadi doktor ada sebutlah tentang bagaimana zuriat. Berdasarkan ayat 49 dan juga 50 ini, mungkin ada yang menonton tersentuh jiwanya, kan, menunggu zuriat tak kunjung tiba. Jadi soalan Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook ni katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan ayat 50 dan juga mungkin 49 juga boleh dikaitkan, saya teringat satu cerita seorang yang bertanya kepada seorang ustaz dengan nada sedih, macam mana saya nak dapat doa anak yang soleh sedangkan saya mandul, kata beliau. Dan jawapan ustaz, bersabarlah sepanjang hidup dengan takdir Allah, iaitu tiada anak itu lebih besar pahalanya, seperti mana firman Allah, mafhumnya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi nak minta doktor lah berikan semangat atau kabar gembira kepada yang telah berusaha namun tetap ditakdirkan tiada zuriat sampai sekarang. Ya, terima kasih kepada Muhammad Faizal. Ada beberapa perkara dalam soalan ni. Pertama sekali, semua orang berkahwin, berumah tangga nak zuriat. Betul kan? Itu kesempurnaan hidup dan kesempurnaan hubungan di antara suami dan isteri dan penguat dan pengukuh hubungan. Dan juga akan menjadikan kehidupan itu lebih bermakna dengan adanya zuriat. Itu rata-rata manusia memang harap begitu. Tapi Tuhan pilih untuk beberapa pasangan tidak dikurniakan zuriat. Kita baca tak surah Al-Kahfi? Dalam surah Al-Kahfi, bagaimana Allah gambarkan anak-anak itu juga boleh menyebabkan ibu bapa kufur kepada Tuhan. Anak-anak juga boleh menyebabkan ibu bapa menjadi orang yang tidak ketentuan ataupun tidak keruan. Sebab anak-anak yang membesar kita tidak tahu kelak dia jadi macam mana. Sebab Nabi sebut, musuh yang paling menyakitkan adalah bukan musuh yang kita berhadapan di medan jihad. Peperangan. Tapi musuh yang paling menyakitkanlah bila zuriat kita besok against kita balik. Dia lawan balik. Lawan mak ayah kan. Jadi itu yang lebih berat. Boleh jadi dengan ilmu Allah, dengan takdir tersebut, Tuhan tahu. Jadi orang yang demikian, Allah tidak beri kita zuriat sebagai jalan penyelamat untuk saya, jalan penyelamat untuk pasangan supaya fokus ni kepada ibadat. Mana tahu nanti bila dapat zuriat tu memesongkan kita, buat kita tidak tentu hala. Sebab itu dalam ilmu Allah. Sebab ada perkara yang kita minta, kalau boleh kita macam-macam kita nak minta. Semua nak dapat. Semua nak. Kalau boleh besok kita nak macam-macam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Kalau kita semua nak jadi kaya, betul tak? Nak jadi kaya, nak pakai kereta besar, nak ada duit banyak, nak ada rumah besar. Tapi Allah tahu, kalau bagi lebih-lebih kan dai tak datang dah. Program saya tu ingin nak pakai kereta macam Dr. Farid Rabi lah. Alah, buat apa pakai kereta kecil je. Baik. Maksudnya, manusia boleh berubah tak? Manusia boleh berubah. Allah bagi itu sukat. Allah beritahu dalam Quran, aku bagi kalian ni, aku sukat. Supaya sukatan itu ngam-ngam. Dan sukatan itu yang cukup-cukup supaya manusia bersyukur. Allah tahu kalau bagi lebih, dia akan jadi lain. Allah tahu. Allah sangat macam kenal. mana Allah tahu? Ilmu Allah mendahului perbuatan manusia. Jadi itu pertama. Yang keduanya, di antara kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta manusia. Ada orang macam Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa ibu dan ayah. Satu, Hawa diciptakan ada ayah, tak ada ibu. Maksudnya daripada tulang Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiganya Nabi Isa, ada ibu, tak ada ayah. Betul kan? Kita pula dijadikan ada ibu, ada ayah. Betul? Yang keempat, walaupun ada ibu, ada ayah, Tuhan kata tak ada. Peringkat yang kelima, maksudnya tak ada zuriat. Tuhan tak kurniakan zuriat. Itu yang perkara yang ketiga. Perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, seperti mana saudara kita tanya soalan tadi, betul lah berdoa satu, berusaha kena. Saya pernah bekalkan
satu doa daripada surah Al-Anbiya ayat 89 sebelum ini. Saya pernah bekalkan, beramallah selain daripada kita berikhtiar jumpa pakar-pakar perubatan dan juga pakar-pakar yang memang fokusnya kepada permasalahan untuk mendapatkan baby kan. Kita jumpa juga, tapi dalam masa yang sama jangan putus asa. Banyakkan berdoa, itu betul. Tapi doa mana saya nak baca? Surah Al-Anbiya ayat 89. Tolong tulis dan tolong share dengan kawan-kawan, tolong share dengan adik-beradik, sanak saudara kita supaya baca doa ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Dan ingatlah tatkala Nabi Zakaria memohon kepada Tuhannya, dia kata apa? "Rabbi la tadharni fardan." Wahai Tuhan, jangan tinggalkan aku bersendirian, berseorangan. Wa anta khairul warithin. Engkau adalah Tuhan yang sebaik-baik memberi zuriat dan keturunan. Maksudnya tidak mahu hidup tanpa waris, tanpa zuriat. Doa ni, saya nak bagi more feel. Baik. Saya nak bagi lebih feel. Kita semua tahu Nabi Zakaria ini, dia jaga Maryam. Betul. Betul kan? Jaga Maryam. Bagi Maryam makan, bagi Maryam minum. Jadi, dia adalah keturunan yang baik-baik, Nabi Zakaria ini. Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Maryam makanan musim sejuk di musim panas. Makanan musim panas diberikan di musim sejuk. Luar biasa tak? Betul. Bila Zakaria masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Qala anna laki hadha? Qala huwa min 'indillah. Setiap kali Zakaria masuk, Zakaria dapati, Maryam, kau ada makanan, mana kau dapat? Dari Allah. Musim makanan musim panas, ada musim sejuk. Makanan musim sejuk, ada musim panas. Allah beritahu pada Zakaria yang sudah sekian lama kahwin, tak dapat zuriat. Allah beritahu, Zakaria, makanan musim panas aku bagi musim sejuk. Makanan musim sejuk aku bagi musim panas. Aku ni bagi rezeki lah. Aku yang bagi. Jangan putus asa. Baik. Daripada situ, Nabi Zakaria dapat satu kekuatan. Lalu dia kata, Tuhan itu juga tidak akan membiarkan aku bersendirian. Mesti akan berikan aku zuriat. Itu yang dia baca doa ni. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Baik. Ada kawan-kawan saya, ini saya tak kata, ada kawan-kawan saya, 4 tahun kahwin tak dapat zuriat. 3 tahun kahwin tak dapat zuriat. Saya kata baca doa ni dalam sujud. Dalam sujud terakhir. Solat sunat ke, solat fardu ke, baca. Lebih kalau tak nak ganggu solat fardu, dalam solat-solat sunat pun boleh, atau sujud sunat pun boleh. Dalam sujud sunat kita bacalah Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ada kawan saya dapat daripada guru saya, dia kata baca 40 kali. Baik. Baca 40 kali. Alhamdulillah dikurniakan zuriat. Ini ikhtiar. Tapi selepas kita baca masih lagi tak dapat, ini bukan salah ayat ni, bukan salah Farid Rawi. Tak ada salah siapa-siapa. Bukan salah ibu ayah, bukan salah pasangan. Tetapi memang itulah ketentuan Tuhan. Itu dia. Kena usaha, kena ikhtiar. Tapi paling penting, itulah bukan apa doktor. Kadang tu, saya faham soalan daripada Faizal tadi. Kadang tu balik kampung je orang tanya, "Anta bila lagi nak ada anaknya?" Kadang tu bila cepat ada anak, cepat betul ada anak. Aduh, macam-macam. Anak sikit, kenapa sikit benar? Kalau dah ramai, ramainya. Itu masalah orang kita. Segelitir. Baik doktor, kita nak terus membedah ayat Al-Quran yang mana surah Asy-Syura ayat 50 hingga 53 ini. Saya tertarik dan saya terpanggil untuk tanyakan soalan ini. Dilihatkan kepada ayat yang ke-50. Bagaimana Allah Subhanahu, maafkan saya, 51. Bagaimana proses wahyu itu disampaikan. Diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu demi satu, bahawasanya melalui perantaraan dinyatakan dalam ayat ini. Mungkin doktor boleh huraikan dengan lebih lanjut proses. Saya nak ambil dulu ayat 50. Baik. Boleh sikit? Baik, silakan. Saya nak bagi sikit maklumat. Maksudnya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam kekuasaan dia, ada orang dapat anak lelaki saja, dapat anak perempuan saja. Barangkali ada juga yuzawwijuhum. Dia kata yuzawwijuhum dipasangkan. Maksudnya ada lelaki dan perempuan. Ya, ada lelaki dan perempuan. Dzukuranan wa inatha. Begini Dai. Ayat yang ke-49. Cuba sama-sama kita perhatikan. Para penonton, cuba kita perhatikan ayat ke-49. Sama-sama dengan saya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah
kerajaan langit dan bumi. Semua Betul. Allah punya. Yakhluqu ma yasha. Dia akan cipta apa-apa saja dia mau. Sama ada melalui ibu, tak ada ibu. Betul. Kan? Allah boleh jadikan apa saja Allah Ta'ala mau. Kun fayakun. Yahabu liman yasha'u inathan. Betul kan? Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Baik. Yahabu liman yasha'u inathan. Perempuan dulu. Betul? Betul. Kemudian, dan juga Allah akan anugerahkan anak lelaki. Zukur. Ada orang bincang, oh kalau macam tu anak perempuan lebih afdal daripada anak lelaki lah. Sebab Allah Ta'ala sebut anak perempuan dulu. Sedangkan dalam dunia hari ini, masyarakat secara umumnya, dia nak anak lelaki. Sebab zuriat, dia kata keturunan. Tapi Quran tidak membandingkan, Quran tidak pernah mendiskriminasi jantina. Gender ini tak pernah wujud. Didiskriminasi. Tak pernah. Tak pernah. Jadi, وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ أَقِيمًا. Jadi Allah nak beritahu, dalam kekuasaan dia ini, kemudian au yuzawwijuhum zukranan wa inatha. Tadi perempuan dulu, lelaki kemudian. Betul? Ayat 49. Inas, zukur. Dalam ayat 50, zukranan wa inasa. Lelaki dulu, perempuan kemudian. Gini. Ayat 49, anak perempuan disebut dulu, kemudian sebut anak perempuan. Ayat 50, anak lelaki disebut dulu, kemudian anak perempuan. Untuk apa? Supaya equal lah. Supaya tak ada yang mengatakan anak lelaki lebih baik daripada anak perempuan. Ataupun wanita didiskriminasikan. Atau yang kata, ada pula yang kata anak lelaki lebih baik daripada perempuan. Jadi Quran dah jawab dah. Baik. Begini, Da'i. Orang kita ada satu persepsi yang sangat tak tepat mengenai jantina ni. Sebagai contoh? Contoh, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu penguasa ke atas perempuan. Wah, hebat. Dia meletakkan dalil tu. Dia letak dalil. Dia lah kuasa, dia lah bawa rotan, dia lah jaga, dia lah marah, dia lah itu. Garang. Tapi dia lupa baca ayat tu, kena baca lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oh, yang tu tak hafal katanya. Wa rafa'a darajat. Yang tu dia tak hafal, dia ambil pangkal dia. Allah sebut, Allah jadikan lelaki ini sebagai penguasa, sebagai penjaga, sebagai pengimbang ke atas wanita kerana sebahagian itu menyempurnakan sebahagian yang lain. Begini, lelaki itu disempurnakan dengan wanita. Dengan wanita. Kalau wanita itu tak ada di samping dia, dia tak sempurna. Betul. Dalam ayat tu. Betul tak? Jadi macam mana kita boleh kata diskriminasi? Bila Allah Ta'ala beritahu, aku jadikan Adam, daripada Adam dijadikan Hawa. Apa yang kurangnya Hawa? Apa yang kurangnya Hawa? Jadi dari sudut konsep kejadian adalah sama, equal. Dan hari ini kita lihat berapa ramai perempuan yang telah mencipta sejarah. Penerbit kita pun wanita. Begini, saya dah pergi ke Universiti Oxford. Di Universiti Oxford saya jumpa Dr. Akram An-Nadawi. Masya Allah. Boleh Google, cari nama Akram An-Nadawi. Profesor Dr. Akram An-Nadawi dekat Oxford University. Saya visit dia, saya ziarah dia masa pergi Oxford tu. Dia ada karang kitab. Bila sebut karang kitab ni mesti ramai nak tahu kitab apa. Alamak, kenapalah Da'i Hadari potong tangkona. Tak apa, sabar tuan-tuan puan-puan. Kejap lagi kita akan tahu kitab apa yang dikarangkan tu. Terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah para penonton sekalian, setiap hari kita bawakan topik yang berbeza. Kita bawakan juga para ilmuwan yang berbeza latar belakangnya. Namun, tujuannya tetap sama, iaitu memberikan kefahaman dan insya-Allah mempertegakkan ilmu itu terutamanya. Dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru hari ini. Kita bicarakan tentang topik surah Asy-Syura. Kita dapatkan manfaat dari sudut tafsir dan juga taranumnya. Ayat 50 hingga ayat 53 bersama dengan kekanda yang sangat tampan ya. Alhamdulillah, Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Baik doktor. Tadi doktor ada cerita tentang bagaimana Akram An-Nadawi bukan calang-calang insan yang mana juga menulis kitab apa yang ditulis ni, apa antara isinya tu? Okey, buku yang beliau tulis. Saya nak beritahu bagaimana Islam dari mula turun sampailah ke akhir hayat Islam ini atau sampai hari kiamat tidak pernah mendiskriminasi wanita. Yang jelas dalam satu karya beliau yang berjudul The Women's Scholar. The Women's Scholar in Islam. Atau dalam bahasa Arabnya Al-Muhaddithati minan Nisa.
Maksudnya perawi-perawi dari kalangan wanita. Kita biasa dengar perawi-perawi dari kalangan lelaki. Ya, betul. Kita jarang dengar perawi-perawi dari kalangan wanita. Dalam 10 riwayat, 3 riwayat susur galaunya perempuan. Yes. Kalau tak masa kan beliau boleh menghasilkan karya dalam buku tu. Saya baca kalau 10 riwayat 3 susur galaunya perempuan. Kita dengar Imam Bukhari, Imam Muslim berkelana ratusan kilometer. Naik kuda pergi mencari penghafal hadis untuk jumpa terus dan mencatatkan hadis-hadis tersebut. Kita dengar. Biasa kita dengar Imam Bukhari, imam besar ni kan. Tapi perempuan kita dengar tak? Tak dengar kan? Tak dengar. Sedangkan perempuan juga ada di kalangan mereka yang berkelana bermusafir untuk kumpul hadis. Yang ni dibuktikan oleh Syekh Akram An-Nadawi. Saya beritahu ni bahawa Islam telah mengangkat wanita, darjat wanita ni ke tahap yang tinggi. Dia bukan seperti mana yang dituduh oleh golongan orientalis. Kononnya orang Islam mendiskriminasi wanita. Wanita dikurung kat dapur. Wanita tak diberi sekolah. Wanita, ini semua tak betul. Kalau ada negara atau kalau ada pihak yang melaksanakan, dia salah faham. Saya nak buat apa? Saya nak buat macam mana? Itu bukan gambaran keseluruhan Islam. Islam tidak begitu kan? Betul. So melalui pembuktian, melalui Al-Quran, melalui penulisan dapat jelas kita lihat. Jadi, saya ada sedikit statistik saya nak share. Laporan perangkaan demografi Malaysia 2021. Mengenai lelaki dan perempuan. Baik, silakan doktor. Sebab kita selalu kata, dunia nak kiamat dah. Sebab apa? Perempuan dah ramai, lelaki sikit. Banyaklah kau. Ini sama-sama sembang kedai kopi sebenarnya. Tak ada kadang orang cakap dekat media pun ada. Ini dunia nak kiamat, ramai perempuan daripada lelaki. Sikit-sikit, pandai mana dapat? Kita tengok laporan perangkaan demografi Malaysia 2021. Statistik terkini penduduk Malaysia. Okey, kita pada 2021, penduduk Malaysia ada 32.75 juta. Okey? Lelaki saja ada 16.83 juta. Masya Allah. Perempuan 15.92 juta. Siapa lebih sekarang ni? Wanita? Lelaki lah. Lelaki lah. 16.83 juta lelaki. Betul. 15.92 adalah perempuan. So lelaki lebih ramai daripada perempuan. Dari mana datang nak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawa lelaki ini macam mana pun mereka adalah bertanggungjawab. Baik. Untuk menjaga perempuan. Begini. Saya betulkan kedudukan supaya betul-betul nampak kamera. Semangat boleh macam tu. Baiklah macam. Sebab gini, saya nak beri motivasi. Ada orang, bila dia dapat anak lelaki saja, dia kata dia power. Power engkau kan. Semua lelaki perempuan. Alamak, tak power engkau babe. Kan semua perempuan. Kan sudah persepsi yang tak bagus tu. Bukan begitu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk berikan zuriat jenis, nak menentukan jantina. Dalam beberapa hadis yang sahih, ini hadis Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. An Uqbah bin Amir qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalatha banat fasabara alaihinna wa at'amahunna wa kasahunna kunna lahu hijaban minan nari yaumil qiyamah. Daripada Uqbah bin Amir, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesiapa yang ada 3 orang anak perempuan itu dia sabar dalam mengasuh mereka, mendidik mereka, bagi makan mereka, minum mereka, bagi pakaian yang cukup untuk mereka, didik dan asuh dengan betul, anak-anak itu akan menjadi hijaban minan nar. Masya Allah. Akan menjadi binting untuk abah dia dari masuk neraka. Nampak tu? Ada sahabat duduk dia kata, bila dengar hadis ni sahabat kata, ya Rasulullah, indi ithnatan. Yang tadi 3 kan? Rasulullah, aku ada 2. Walaka ajru mislu dhalik. Ada yang katakan, aku ada seorang pun sama juga. Jadi maksudnya, ingatlah bahawa anak perempuan ke anak lelaki masing-masing ada kelebihan, ada keistimewaan yang Islam janjikan. Back to you, brother. Tak adalah wujud diskriminasi tuan-tuan perempuan. Biar faham sikit. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Baik doktor, di Facebook ada satu soalan yang saya rasa ia wajar kita ketengahkan juga. Jura Azlin Sofian. Berdasarkan ayat 51 ini, katanya pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa Allah tidak akan berkata-kata dengan hamba-Nya kecuali dengan beberapa cara. Yakni wahyulah. Apakah cara-cara tersebut? Mungkin doktor boleh perincikan. Dan mungkin juga berdasarkan soalan yang saya tanyakan tadi, iaitu proses wahyu itu sangat unik.
Allah ceritakan secara tepat. Silakan Doktor. Baik, melalui ayat 51, ini kita nak masuk dalam pengajian ulum Al-Quran. Ya. Biasanya kalau kita belajar ulum Al-Quran, ayat ni tak boleh tak ada, mesti ada. Mesti ada. Bila masuk bab menjelaskan bagaimana wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi reflect kepada soalan saudara kita tadi, menerangkan bahawa Allah Subhanahu tidak akan berkata-kata terus kepada Nabi Muhammad atau mana-mana hamba. Bukan Nabi Muhammad, maksudnya Allah tidak akan bercakap direct. Kalau macam tu tanya, itu Nabi Musa? Allah bercakap dengan Nabi Musa? Ya. Tapi Allah bercakap dengan Nabi Musa, bunyi itu didengar di sebalik tabir. Ya. Macam ada satu tabir yang dengar dari sebaliknya. Baik, kita lihat terjemahan dulu. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu Aliyun Hakim, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak dan tidak layak bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu, iaitu pertama sekali dengan ilham atau mimpi. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat ilham dulu ataupun dapat mimpi. Ya. Nabi-nabi ni dapat wahyu melalui mimpi. Sebab itu ada pula dekat Penang, dekat Kedah, makcik-makcik ada pula makcik seorang. Dia kata, makcik pun mimpi juga nak kiamat dah. Itulah Doktor pening juga teman. Katanya, nama saya tercatat sebagai penerima wahyu. Macam mana? Dia tutup mata, dia nampak semua benda. Merepek dah. Memang tak sihat dah orang kadang-kadang. Masalahnya pula, saya terkejut. Ada pula yang ikut. Takkanlah kita tak boleh nak fikir, nak ikut. Baik, kita fokus pada ayat ni. Ya, silakan Doktor. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala atau dari sebalik dinding dengan mendengar suara sahaja atau dengan mengutuskan utusan iaitu malaikat. Kan au yursila rasulan. Rasulan dalam ayat ini ialah malaikat. Lalu utusan itu fa yuhiya bi idnih. Lalu malaikat itu akan menyampaikan wahyu dengan izin Allah Subhanahu wa taala ma yasha, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yasha, ayat-ayat Al-Quran ini para penonton yang saya kasih sekalian, kita tengok Quran ni 30 juzuk ni daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Tuan-tuan ingat Al-Quran ni turun macam ni ke? Tidak. Surah Al-Baqarah di antara surah yang terakhir turun. Turun di Madinah. Tapi duduk di pangkal. Ya. Surah yang kedua. Surah yang kedua dalam Al-Quran. Kalau ikutkan, letaklah surah yang mula-mula turun. Iqra' tu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran mengikut keperluan. Keadaan pada masa tu. Okey, apa yang perlu diasuh penduduk Mekah? Turun yang itu dulu. Akidah, akhlak, budi pekerti, persaudaraan, kekuasaan Allah. Ingat kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul. Turun di Mekah. Sampai di Madinah, turun pula lain. Bagaimana membentuk sebuah negara. Perundangan, disiplin, peperangan dan segala macam perkara berkaitan dengan dasar. Turun di Madinah. So Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Itu yang disebut sebagai ma yasha. You don't instruct Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang boleh instruct Allah. Allah tahu lebih Allah. Sebab itu kita lihat pengharaman arak pun dia bukan turun sekaligus. Mula-mula Allah beri gambaran arak ni tak berapa elok. Kemudian mudaratnya banyak, manfaatnya sikit. Kemudian jangan kamu mabuk kalau kamu nak solat. Kemudian baru turun innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Turun dia berperingkat-peringkat, dia asuh. Sebab itu dia kata dalam topik dia tadarruj. Itu dia kata ma yasha, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu Aliyun Hakim. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Tinggi Tuhan dari sudut penetapan takdir, kekuasaannya tinggi. Hakim, bijaksana. Tuhan yang sangat teliti dalam menetapkan apa-apa perintah yang diperlukan oleh manusia. Jadi saudara, sebab itu kita heran ada yang ngaku diri dia jadi rasul, ada yang ngaku diri jadi nabi, tiba-tiba dapat wahyu kat bukit antarabangsa. Rasul Melayu pun ada. Itulah punya pasal. So bukan senang nak menjadi seorang rasul, nak menjadi seorang nabi. Kalaulah diberi pilihan mau atau tidak, saya rasa ramai akan pilih untuk tidak mau jadi.
Tetapi dia bukan satu pilihan. Dia adalah satu ketetapan. Betul. Allah pilih, Allah lantik. Allah tak tanya pada Nabi Muhammad, kau nak tak aku nak jadi kau jadi rasul? Sudi ke tidak? Sudi ke tidak? Mau ke tak? Kalau ditanya memang semua orang tak mau. Sebab tahu dia tanggungjawab di sebalik menjadi seorang rasul. Sebab itu wahyu itu diturunkan sama ada ilham, diilhamkan atau mimpi. Macam surah Inna A'tainakal Kautsar, kan Nabi tidur. Sahabat-sahabat ada ni, Nabi sedang berehat. Kejap Nabi bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi baca ayat tu. Jadi dalam mimpi. Nabi Ibrahim AS bermimpi sembelih Nabi Ismail. Sebab mimpi para rasul dan para nabi adalah wahyu. Dia bukan macam mimpi kita. Tak boleh. Kita mimpi hantu. Mimpi kita merepek. Lepas tu kita... Tapi saya nak beritahu macam ni. Ya, saya kata mimpi kita merepek tu orang macam saya dengan Da'i lah. Mungkin Da'i lebih afdal lagi. Janganlah macam tu. Tapi ada orang, para nabi-nabi ni, para alim ulama, tapi kalau ada orang alim, mimpi dia adalah petunjuk. Nabi sebut, akhir zaman, wahyu terputus, tetapi petunjuk-petunjuk Allah melalui mimpi para alim ulama. Masya Allah. Itulah petunjuk. Kalau ada orang alim, dia memang warak, tawaduk, terkenal dengan ahli ibadat. Kalau dia bermimpi, jaga-jaga. Mimpi dia adalah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan wahyu, tetapi petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Nabi Muhammad SAW tidak berbicara dalam wahyu ni. Allah datangkan dalam bentuk bunyi, Allah datangkan dalam bentuk suara. Berbeza dengan Nabi Musa AS. Sebab itu ayat ni, bila Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad dapat wahyu, Nabi Muhammad dapat risalah, datang Yahudi berkata dengan Nabi Muhammad SAW, kau orang ni tak perasan ke Muhammad ni? Dia kata dapat wahyu. Bila masa dia cakap dengan Tuhan? Tengok Nabi Musa cakap dengan Tuhan. Bila masa pula Nabi Musa cakap dengan Tuhan? Nabi Musa bercakap dengan Tuhan. Nabi Musa bercakap dengan Tuhan. Maksudnya Nabi Musa berada di Bukit Tur, Tur Sina. Pada masa itu Allah turunkan wahyu, sebab itu wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa juga minta nak lihat Tuhan. Nabi Musa bicara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah tidak berhuruf, tidak berbunyi. Kalau tidak dia akan jadi seperti manusia. Mana boleh bicara Tuhan sama dengan bicara manusia? Betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bicara dipaham oleh hati. Dipaham oleh jiwa para nabi dan rasul. Nabi Musa dikatakan kalimullah, Allah berbicara. Kalimullah wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan perbicaraan, dengan kata-kata. Datang golongan Mu'tazilah. Ini saya mesti sebut. Bila datang golongan Mu'tazilah ni mesti nak tahu juga apa pandangan orang Mu'tazilah ni kan. Tapi itulah para penonton ni mesti kata, potong lagi Da'i Hadari ni. Ya, sabar dulu tuan-tuan perempuan. Kita bagi doktor rehat dulu. Kembali selepas ini tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, perasan tak? Kadang-kadang kita duduk sorang-sorang, kita terfikir sesuatu, banyak persoalan bermain di minda. Macam mana wahyu ni turun? Macam mana situasi zaman Rasulullah dulu kan? Sekarang ni segala jawapan, segala huraian itu ada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini, Alhamdulillah, kita belajar tafsir dan juga taranum berdasarkan surah Asy-Syura, surah yang ke-42 dari 114 surah, ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Baiklah, Doktor. Tadi golongan Mu'tazilah, bagaimana pandangan mereka terhadap situasi yang berlaku penurunan wahyu ini? Ya, golongan Mu'tazilah, mereka menafikan kalam bagi Allah. Jadi maksudnya mereka menafikan Allah berbicara. Sebab mereka kata wa kallamallah, tengok dia bunyi kalau dalam bahasa Arab, dalam mushaf kita, wa kallamallahu Musa taklima. Kalau Mu'tazilah dia akan baca wa kallamallah Musa taklima. Kita baca hu, dia baca ha. Kenapa Doktor? Sebab kalau hu, Allah yang bercakap. Kalau ha, Nabi Musa yang bercakap, Allah tak cakap. Dia ubah situ je. Alah Ustaz, hu dengan ha je kot. Jangan main-main. Hu dengan ha boleh tukar akidah. Hu dengan ha boleh tukar akidah. Tak kira Ustaz saya nak baca ha. Dan kau jadi Mu'tazilah. Kenapa?
kita baca hu. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau baca wa kallamallaha Musa taklima, yang bercakap itu Allah, Musa tak bercakap. Ya. Kan? Kalau yang bercakap itu Musa, Allah tak bercakap, Allah hanya dengar. Tapi kalau hu, Allah yang bercakap dengan Nabi Musa. Tapi di sebalik min wara'i hijab. Tapi apa yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu diturunkan secara ru'ya. Pertama kan Nabi lihat ru'ya sadiqah. Betul. Nabi banyak mimpi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gua Hira. Di situlah didatangi oleh malaikat Jibril, sampaikan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi balik, Nabi berselimut. Dalam beberapa tempoh turun pula surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Begitulah seterusnya wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada didengari di sebalik hijab, di sebalik dinding, ataupun diilhamkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun Nabi bermimpi, ataupun yang ini paling banyak. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdepan dengan Rasulullah. Dia kata au yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha. Bukan pada Nabi Muhammad saja, pada nabi-nabi lain pun, rasul-rasul lain pun begitulah keadaannya. Innahu aliyun hakim. Dan kaedah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Tak ada siapa-siapa yang boleh masuk campur, tak ada siapa-siapa yang boleh buat penetapan. Itulah ketentuan Allah dalam menurunkan wahyu. Kalau kata Nabi Muhammad ni pergi cedok Quran daripada Yahudi, kata kan Muhammad dulu pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Sekali je kot. Takkanlah satu Quran semua ni. Nabi cedok daripada dia. Lepas tu dah kan Muhammad jumpa dengan siapa? Masa Nabi pergi dengan Buhairah. Ketika Nabi pergi ke Basrah dengan bapa saudara dia. Masa first time pergi umur 9 tahun. Nak belajar apa? Maksudnya kan, apa yang Nabi boleh catat, apa yang Nabi boleh hafal, apa yang Nabi nak kumpul daripada ahli kitab, itu pun pertemuan kejap. Itu pun Buhairah kata pada Abi Talib, bawa balik budak ni cepat-cepat. Jangan biarkan dia lama. Dia akan ada orang akan memusuhi dia, orang akan sakiti dia. Bawa balik cepat-cepat. Kerana tanda kenabiannya. Itu aja. Second time Nabi pergi Basrah bawa dagangan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Masa Nabi bawa, Buhairah sudah tak ada, dah meninggal dah. So tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Memanglah dalam Quran tu kalau tak masukkan Quran ni ada banyak cerita-cerita ahli cerita-cerita nabi-nabi dari kalangan nabi-nabi Bani Israel. Memanglah. Apa masalahnya? Sebab nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan Bani Israel adalah nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Maksudnya begini. Taurat, Injil, Zabur, Asfarul Anbiya, Al-Quran. Semua ini adalah kitab yang adik-beradik. Kitab yang adik-beradik daripada sumber yang sama, daripada Tuhan yang sama. Apa yang Allah cerita dalam Taurat, Allah cerita pula dalam Al-Quran. Betul. Sebahagiannya, ada sebahagian tidak dicerita pun dalam Al-Quran. So, itulah nature wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala bekalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian, kan, para penonton, sayanglah Quran ni, baca Quran ni. Betul. Bukan senang Quran. Nabi bagi, bukan senang Allah bagi. Kadang-kadang Nabi kan sedang naik unta tau. Sedang naik unta, dan atas unta ni tiba-tiba wahyu turun. Unta duduk. Tak larat unta tu nak berjalan. Dalam suasana cuaca yang panas terik, Nabi akan menggigil kesejukan bila wahyu turun. Jadi sahabat tahu itu wahyu sedang turun. Dalam suasana yang sejuk, Nabi akan berpeluh bila Maksudnya wahyu turun. Bukan senang ketika wahyu diturunkan. Senang, susah wahyu turun. Dan tahu kesan daripada wahyu ini, orang akan engkar pada Nabi lah. Orang akan sakiti Nabi SAW. Jadi semua itu Nabi SAW hadapi dengan baik, dengan jayanya. Jadi para betul sekalian, Al-Quran bukan sekadar hantaran untuk nikah, ya. Baik, itu sekadar perkongsian lah. Okey. Doktor. Tadi doktor ada ceritakan tentang bagaimana para ulama itu ada juga. Tapi ilham. Itu bukan wahyu ilham. Soalan cantik daripada Adib Aizuddin di Facebook ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah perbezaan antara ilham dan mimpi? Adakah firasat dari orang-orang soleh itu boleh kita katakan sebagai bicara Allah juga kepada manusia? Mohon pencerahan. Ilham ni suatu yang Allah Subhanahu Wa Taala campak dalam hati manusia. Dia tak seperti mimpi adalah benda yang dilihat dalam keadaan kita tidur. Jadi kalau ilham ni benda yang Allah campak. Macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan ke atas
spider, al-ankabut, untuk buat sarang. Ya. Allah mengilhamkan ke atas lebah untuk membuat sarang. Itu ilham pada serangga, binatang, kan? Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam supaya Nabi Musa itu dimasukkan dalam bakul, dihanyutkan. Itu ilham. Kalau tak, mak dia jadi nabi lah. Lebah tu jadi rasul lah. Ya. Kan? Itu tidak menjadi ketetapan wahyu kecuali kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi ilham ialah perkara yang Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam hati perut manusia sebagai satu perasaan yang memandu ke arah satu perbuatan. Penyelesaian. Manakala mimpi adalah apa yang dilihat dalam tidur. Seperti mana mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam, mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga nabi-nabi yang lain. Susulan daripada soalan itu, saudara Adib bertanya, bagaimana pula firasat ataupun mimpi para alim ulama, orang-orang saleh? Ini yang saya sebut. Nabi kata, di akhir zaman hendaklah kamu takut akan petunjuk-petunjuk Tuhan melalui orang-orang yang saleh. Itu dikatakan firasatul mukminin. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang yang alim, orang yang ahli ibadat, memang terkenal dengan waraknya. Kalau dia bermimpi sesuatu petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, maka itu adalah petunjuk Allah. Saya minta maaf, saya nak sebut bagaimana Tuan Guru Haji Harundin dulu. Allah yarham. Semoga Allah merahmati beliau dan luaskan tempat tinggal beliau. Sering bermimpi. Itu adalah petunjuk Tuhan. Dan beliau juga berkongsi. Dan itu adalah suatu panduan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan mengenai situasi semasa melalui orang alim. Sebab itu kita kena dengar apa yang orang alim, sekiranya mereka bermimpi Allah beri petunjuk, itu adalah satu panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi kita kebanyakannya adalah mainan. Adalah mainan mimpi. Kadang kita mimpi malam tu kita tengok cerita hantu, kita tidur, lepas tu dalam mimpi tu kita kena kejar. Kena kejar dengan hantu. Besok pagi telefon Ustaz Farid, tanya, Ustaz, malam tadi saya mimpi kena kejar dengan hantu. Kan? Pukul berapa? Jadi mimpi ni pula Nabi SAW sebut, mimpi ni ada 3 jenis. Di antara mimpi yang boleh ditakwilkan adalah mimpi yang di antara pukul 3 hingga pukul 5. Ataupun ambil daripada pukul 4 sampai pukul 5.30 pun tak apa. Jadi dekat-dekat nak subuh, wabil asharihum yastaghfirun. Kenapa pilih waktu sahur sebagai mimpi yang paling tepat, mimpi yang boleh takwilkan? Sebab mimpi itu berlaku ketika Tuhan turunkan rahmat. Ketika manusia sedang beribadat. Ketika waktu yang paling baik. Dan kena tengok juga malam tadi tidur, ambil wuduk tak, baca tak 3 kul. Semua tu kena tengoklah juga kan. Supaya kita rasa tak segan, tak malu untuk minta takwil mimpi. Kalau mimpi siang hari, kejap lagi pukul 8 tidur. Sampai pukul 12 mimpi nak cari Ustaz Farid takwil, memang saya tak tahu. Dan saya pun tak pandai lah takwil. Ataupun tidur lepas asar mimpi nak takwil, tak ada. Itu adalah permainan syaitan. Tapi yang pastinya ada firasat orang beriman dalam bentuk mimpi sebagai panduan. Kerana wahyu Nabi sebut dah terputus, Allah akan beri petunjuk kepada orang-orang alim melalui mimpi mereka. Baik, Doktor, kejap lagi saya mungkin akan tanyakan kepada doktor juga berkaitan dengan sedikit ayat 51 sebelum kita nak ke ayat 52. Kenapa Allah menyatakan malaikat itu sebagai rasul lah? Kenapa tak tulis malaikah? Tapi kejap lagi doktor ya. Sekejap je lagi. Baiklah, kita nak tutup di TV3 para penonton sekalian. Sambungannya di TV9 selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Sajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersama dengan saya Da'i Hadari, dan Alhamdulillah pagi Sabtu yang indah ini, hari Sabtu 18 September 2021. Hari ini kita bicarakan, kita dapatkan manfaat berkaitan perkongsian ilmu kita, iaitu tafsir Al-Quran dan juga Taranum, surah Asy-Syura ayat yang ke-50 hingga ayat 53. Dan Alhamdulillah saya sangat bertuah kerana bersama dengan saya di samping Dr. Farid Ravi Abdullah. Baiklah Doktor, saya nak menyatakan kepada para penonton di rumah bahawasanya dengan mengikuti ajaran serta panduan yang ada dalam Al-Quran ini, para penonton sekalian, kita sebenarnya bukan sahaja mendapat kebahagiaan di dunia, bahkan kabar gembira menanti kepada sesiapa sahaja yang beramal dengannya di akhirat kelak. Jadi para penonton sekalian, teruskan rasa seronok, rasa gembira kerana kita dianugerahkan Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk buat kita. Betul tak Doktor? Betul, sangat-sangat betul. Kalau Da'i Hadari cakap, betul je. Bukan apa Doktor, TV9 kita ni kena janji happy, kena gembira lah. Alhamdulillah ada hidup Al-Quran. begitulah, hidup ni kena happy. Ya, betul. Apa stressful life. Betul Kita Doktor. kena hidup dalam suasana gembira. Jangan harap orang gembirakan kita, kita kena gembirakan diri kita. Tapi Betul lah. usah rasa gembira bila Alhamdulillah. Da'i Hadari mengacarakan program ini. Sempat lagi saya pula gembira Doktor ada, dan juga penerbit kita pun ada. Alhamdulillah Doktor. Okey, sebelum dia bising, jadi Doktor, tadi saya ada tinggalkan satu soalan. Bagaimana Al-Quran, dalam Al-Quran ayat yang ke-51 untuk surah Asy-Syura ini, Allah menggunakan frasa rasulah, bukan malaikah. Kenapa malaikat itu disebut sebagai rasulah dalam ayat ini? Dia begini Da'i Hadari dan juga para penonton, terima kasih kerana setia dan kembali bersama kami. Perkataan rasulah dalam ayat ke-51 itu, cuba perhatikan. Malaikat Jibril ini kadang-kadang dipanggil sebagai ruh. Kadang-kadang dipanggil Al-Amin. Ya. Kan? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. So malaikat dipanggil dengan ruh. Malaikat Jibril dipanggil ruh. Ada kalanya dipanggil juga Amin. Yang menyampaikan dengan penuh amanah. Tapi dan ada kala juga dipanggil sebagai malaikat, kembali pada kembali balik kepada jawatan asal lah sebagai malaikat. Malaikat tu banyak kan? Malaikat ada malaikat yang cabut nyawa, malaikat yang tiup sangkakala, ada malaikat yang jadi macam-macam. Pelbagai kategori dan juga perjawatan dari kalangan para malaikat. Manakala malaikat Jibril, kerja dia adalah rasul. Rasul bagi siapa? Rasul bagi Allah. Dia adalah utusan Allah. Farid Ravi masuk dalam sini. Siapa datang tu? Farid Ravi. Oh, siapa datang tu? Timbalan Rektor Kuis. Lain kan? Beza. Siapa datang tu? Hadari. Siapa tu? Moderator. Lain. So, dia datang dengan jawatan. So, you don't play with the position. You have to respect to the position. Walaupun tidak respect pada individu, tapi jawatan itu. Katakanlah saya hidup zaman Nabi SAW. Nabi SAW pesan pada saya, Farid, pergi hantar utusan, pergi hantar risalah ini kepada penduduk bandar tersebut. Bila saya sampai situ, saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau Rasulullah datang, mereka perlu hormat dan memuliakan. Mereka kena memuliakan saya juga sebab saya adalah utusan. Begitulah Allah sebut rasulan. Jadi Rasul Allah. Allah utus malaikat Jibril untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab itu dipanggil sebagai utusan, dengan menggambarkan satu tugasan yang sangat besar yang Allah tanggungkan ke atas malaikat Jibril alaihi salam. Ada tugasnya. Ya, tugas. Saya teringat pula kisah Dihyah Al-Kalbi yang merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan surat dakwah kepada Maharaja Rom, iaitu Heraklius, subhanallah. Baiklah Doktor, ayat yang ke-52 ada di situ menceritakan tentang nur ataupun cahaya. Soalan daripada Mas Ripah Nur Jamain, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah maksud kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya dan kami tunjukkan dengan cahaya itu sesiapa yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami? Cahaya itu bagaimana, Doktor? Okey.
Okey, sebelum saya jawab soalan daripada Puan Mas Ripah yang berkaitan mengenai cahaya, Quran sebagai cahaya ni, kita lihat dulu translation bagi ayat 52. Silakan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikian itulah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruhan min amrina. Ruhan min amrina. Jadi ruh Da'i Hadari. Ya. Kenapa Quran tu disebut sebagai ruh? Adakah ia hidup? Nanti kita akan bincang. Belum lagi. Nanti dulu. Baik. Adakah dia hidup? Nanti. Kau jangan jawab. Biar ustaz yang jawab. Nanti dulu. Saya tanya je, doktor. Dia kata ruh. Ya. Nanti kita akan kupas. Kenapa ruh? Baik. Ma kunta tadri mal kitab. Muhammad, engkau ni sebelum ini kau tak tahu apa itu Alkitab. Betul. Kenapa dinamakan Alkitab? Al-Quran dinamakan dengan Alkitab. Tak guna Al-Quran. Baik. Dia guna ma kunta tadri mal Quran walal iman. Tapi dia kata ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Jangan pula bila saya sebut, saya cuba ajak berfikir kenapa kitab bukan Al-Quran. Takut ada yang jawab dekat rumah, ikut Allah lah Ustaz. Allah nak firman macam mana? Itu saya pun tahu. Kan? Semua kita tahu ikut Allah nak firman macam mana. Tapi kita punya pendekatan adalah ilmu apa rahsia di sebalik itu. Kenapa Tuhan pilih perkataan tak pilih perkataan lain? Itu kan keluasan dalam perbincangan bila kita nak tadabbur ayat. Mal kitab. Kitab ini dia mesti suatu yang tercatat, tersusun kalimah-kalimah dia, ayat-ayat yang padu dan jelas pada maksud. Baru kata kitab. Saya tulis sebuah buku, Da'i baca, apa benda Farid Rawi tulis ni? Baca. Sebab buku. Apa benda ni? Jadi kalau baca tak faham, tak jadi kitab apa? Tak jadilah. Tak jadi. Sebab tu Al-Quran dinamakan dengan Alkitab. Al-Quran dia banyak nama kan? Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, An-Nur, kan? Al-Huda. Macam-macam nama Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitab, iaitu Al-Quran. Sebelum itu kau tak tahu wahai Muhammad, walal iman. Dan persoalan-persoalan berkaitan dengan iman. Bagaimana iman itu apa sebenarnya? Bagaimana nak perkasa iman? Sebab ini proses mematangkan Nabi Muhammad SAW dan proses menjadikan Nabi Muhammad lebih kuat. Walakin ja'alnahu, akan tetapi kami jadikannya. Da'i, cuba beri perhatian bersama saya. Baik. Kami menjadikannya. Nya itu kembali pada siapa? Al-Quran. Dua-dua. Oh. Al-Quran dan iman. Sabit kepada mal kitab walil iman. Yes. Kalau ikutkan bahasa Arab, waja'alnahuma, kami jadikan keduanya kitab dan iman. Kan? Betul. Tapi Allah sebut waja'alnahu, kami jadikannya. Kenapa datang dalam bentuk singular? Bukan plural. Kenapa satu? Sebab apa yang dalam kitab adalah iman. Apa yang ada iman adalah kitab. Dia bukan ja'alnahuma Ja'alnahu. Allah nak beritahu kedua-dua itu tidak terpisah. Baik. Walaupun disebut dalam bentuk berasingan tetapi membawa maksud yang sama. Kita kena jawab. Kalau tidak orang boleh timbulkan persoalan. Salah ke Quran ni patut waja'alnahuma? Tak, waja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kita kembali pada soalan daripada Puan Mas Ripah tadi. Bertanya mengenai apa yang dikatakan dengan Al-Quran sebagai nur. Cahaya. Al-Quran ini, dia bila kata cahaya dia menerangi. Okey, kita tutup mata, kita cuba bayangkan apa itu cahaya. What is about light about? Yang menerangi cahaya kegelapan. Itu apa? Dia menerangi, menyinari, tunjuk jalan. Betul kan? Itu maksudnya nur. Tapi dalam Al-Quran, kita tak akan jumpa nur dalam bentuk plural. Kita tak akan jumpa dalam bentuk jamak. Satu Quran ni baca balik tak ada yang disebut nur jamak dia Anwar, tak ada. Qul hal tastawi dhulumatu wan nur. Kan sama ke kegelapan dengan cahaya. Surah pun surah An-Nur. Surah An-Nur. Jadi nak beritahu bila kata dalam Al-Quran nur, itu maksudnya Al-Quran. Maksudnya ajaran Islam. Hanya satu saja. Nahdi bihi man nasya. Jadi cahaya itulah yang menerangi kehidupan manusia. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam."
Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan manusia jalan yang sebetulnya, jalan yang lurus, jalan yang paling tepat. Nahdi bihi man nasya. Melalui Quran itulah kami beri petunjuk. Jadi nak ambil petunjuk kat mana, Da'i? Ya. Kita nak cedok petunjuk daripada siapa? Daripada Al-Quran lah. Kita cari orang tu, cari macam-macam sumber untuk memperkasa dan menguatkan kita. Tapi Quran telah menyajikan kita pelbagai jalan penyelesaian. Saya ada pengalaman, Da'i Hadari. Saya pernah, masa saya belajar dekat Jordan dulu. Saya kan masuk Islam pada umur 18 tahun. Masa itu tahun 1990. So, saya pergi Jordan 1995. So, saya belajar di Jordan 5 tahun. Dalam proses pengajian ni, ada seorang guru saya yang bernama Dr. Kahtan Abdul Rahman Ad-Duri. Dia profesor daripada Iraq. Dia di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia ada tulis kitab bernama Usuluddin Islami, membincangkan isu-isu berkaitan dengan akidah. Usuluddin Islami adalah kitab tauhid atau kitab akidah. Kita belajar kitab tu dekat universiti dan kita belajar juga dekat rumah dia, talaki, secara harfiah. Saya pada satu hari saya tanya dengan dia, saya kata, doktor, cakap bahasa Arab dengan dia kan. Qara'tu ba'dul kutub allati laha alaqatun bil aqidah. Saya baca dah sebahagian kitab mengenai akidah, mengenai tauhid. Walakin hatta al-an lam adzuq halawatal iman. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya tak dapat merasakan kemanisan iman. Saya dah baca dah macam-macam kitab saya baca. Kenapa saya tak dapat rasakan kemanisan iman? Ini apa yang saya alami. Dia kata, Ibni, wahai anakku, itu adalah kaedah. 1 campur 1, 2. 2 campur 2, 4. Kitab-kitab akidah ni adalah kaedah. Kaedah itu nak bawa dalam kehidupan supaya you dapat praktis. Tapi kalau nak lebih pantas merasakan kemanisan iman, baca Quran, baca terjemahan, faham kalam Allah. Bukan yang tadi itu kitab tu. So maksud itu adalah kaedah, tetapi nak pantas yang ini, dia kata. Tapi betul, bila baca balik Quran dengan semangat yang guru saya sebut tu, Dr. Kahtan Abdul Rahman Ad-Duri sebut, saya baca, saya kata Masya Allah, betul kata beliau. Nahdi bihi man nasya, Allah akan pandu. Quran itu akan memandu, Quran itu akan membawa. Di sini kaitan Alkitab walil iman. Ya. Jadi di sini kaitannya Alkitab walil iman. Maksudnya Al-Quran dan peranan iman dalam membentuk pribadi. Min ibadina, perkataan dia kata ibadina. Dia kata, dia tak sebut abidina. Ibadina, perkataan ibad dalam Al-Quran. Doktor. Saya nak tahu tentang ibadina tu apa. Tapi itulah, anda kena tunggu selepas ini. Pencerahan tentang ibadina tu apa bersama dengan Dr. Farid Rabi. Kembali lagi selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanya terima kasih benar lah. Sebab apa terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bukan apa sebut logat bahasa Perak tu rindu benar nak balik kampung. Tapi Alhamdulillah, semua sekarang ni tak kisahlah dari utara, selatan, timur ke barat sampai ke Sabah, Sarawak, kita berkampung di sini, iaitu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah para murid sekalian, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bicarakan tentang surah Asy-Syura ayat 50 hingga 53 bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah. Baiklah doktor, tadi ada doktor ceritakan tentang Allah menyatakan ibadina dalam ayat yang ke-52 surah Asy-Syura ini. Jadi kenapa doktor? Ya. Para penonton yang saya kasih sekalian, perkataan ibad dalam Al-Quran dia adalah menggambarkan orang yang beriman sahaja. Dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bizallami lil abid." Bila perguna perkataan abid, dia ada ibad, dia ada abid. Kalau dalam Al-Quran, ibad dia hanyalah merujuk kepada hamba-hamba yang beriman. Tapi kalau abid, dia merujuk kepada yang beriman dan tak beriman. Ke semua hamba. Ke semua. Jadi Allah beritahu, sama ada yang beriman atau tidak beriman, aku tidak menzalimi mereka. Tidak menzalimi dari sudut balasan. Tapi dalam sini, ayat ni, bila dia dapat Al-Quran, dia dapat mencernakan iman, dapat memperkasa pribadi, perwatakan dia melalui nur Al-Quran, maka dia akan dapat lihat sebagai hamba Allah.
ibadina. Satu perkara, ibu ayah, para penonton, perkataan na tu, kalimah na. Ibad, na. Ibadi, na. Kami. Ya, senang ke nak dapat ibadina? Hadariku. Betul tak? Ya. Lain. Ya. Ini kan, ni siapa ni? Ni hadari saya ni. Lain, you, hadari pakai rasa? Wah. Kalau boleh digambarkan bahawa dia tu milik aku, jadi satu penghormatan kepada hadari. Lepas tu hadari jumpa sebelah, ini ustaz aku ni, ini ustazku. Ustazku kan? Yeah. Jadi lain. Kita akan rasa apa? Keakraban tu lain macam. Jadi Allah Subhanahu wa ibadina. Perkataan na itu tadullu ala ta'zimi wal tashrif. Masya-Allah. Menggambarkan kemuliaan dan juga keagungan yang Tuhan sadurkan kepada mereka yang beriman dan berpegang pada kitab. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan ibadina. Semoga kita masuk dalam golongan ibadina. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Betul-betul Nabi Muhammad. Wa innaka latahdi. Semua tu taukid. Innaka latahdi. Semua taukid. Ila siratim mustaqim. Ditekankan ya. Kan? Tunjuk engkau adalah benar-benar. Betul Nabi Muhammad SAW berusaha siang, petang, pagi, malam. Supaya sampaikan risalah kepada manusia. Tak cukup makan, tak cukup tidur, tak cukup pakai, tak cukup macam-macam, tak cukup. Dari sudut kenikmatan, Nabi korbankan demi memastikan Islam itu sampai. Kalau tak masa kan Nabi pergi kota Taif, Nabi pergi pula hantar sahabat pergi ke Habasyah, Nabi pula berhijrah malam-malam. Senang nak berhijrah malam-malam, duduk dalam gua 3 hari. Betul. Hanya 1,5 orang aja boleh masuk dalam gua Sur tu. Seorang duduk, seorang baring. Tak boleh dua-dua duduk, tak boleh dua-dua baring. Sangat kecil. 3 hari 3 malam. Boleh kurang dalam tu. Allahu Akbar. Nabi Muhammad terpaksa buat macam tu. Sebab Nabi Muhammad bukan semata-mata selamatkan diri, tapi nak selamatkan Islam itu sampai kepada umat. Allah. Ada lagi risalah yang perlu disampaikan. Ada kelangsungan. So itu yang dimaksudkan. Mudah-mudahan Nabi Muhammad itu dilihat wataknya adalah watak yang luar biasa sebagai pejuang, pembawa obor kebenaran dengan menyampaikan Al-Quran dan memperlihatkan bagaimana Al-Quran berjaya mengubah landscape pemikiran kehidupan manusia di Mekah dan di Madinah. Within 23 years. Yeah. You don't play, brother. 23 years. Betul. We already 64 years. Yeah. Independent. Betul tak? Kita dah 64 tahun mereka. 23 tahun Nabi berjaya mengubah landscape pemikiran manusia, jadikan mereka itu jilul Quran, generasi Al-Quran. Sebab ada nur Al-Quran tadi. Masya Allah. Saya tergambar bagaimana bukan senang tugas seorang Rasul untuk menyampaikan dalam masa yang sama membina pemikiran umat manusia menerusi Al-Quran. Doktor, berdasarkan ayat yang ke-53, Allah meletakkan satu ketegasan, iaitu segala urusan hanya kembali kepada Allah. Ada soalan daripada Izzara Zulaika di Facebook ni, katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Berdasarkan ayat yang ke-53 ni, bagaimana untuk sentiasa berlapang dada dalam menerima segala takdir dari Allah dan meletakkan tawakal sepenuhnya kepada Allah, kerana kepada Allah jualah kembali segala urusan. Kadang tu kita bila ditanya beriman, tapi bila ditentukan sesuatu macam tak boleh terima. Da'i Hadari dan juga Izzara Zulaikha dan para penonton yang saya kasih sekalian. Satu perkara yang masih terpahat indah dalam fikiran saya bila guru saya cakap, dia kata Allah tidak perlu berunding dengan manusia untuk menetapkan sesuatu ketetapan. How sharp the word. Maksudnya Allah tak akan berunding dengan saya apa yang perlu ditetapkan untuk saya. Allah tak berunding dengan Da'i Hadari apa yang Allah nak tetapkan untuk Da'i Hadari. Allah tak akan tanya apa kamu nak. Tak. Itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita faham, pertama sekali Allah tidak perlu berunding dengan saya untuk menentukan sesuatu takdir untuk saya. Itu pertama. Yang keduanya, melalui situ saya dapat tahu mesti ada perkara yang Tuhan nak saya belajar daripada apa yang saya lalui. Yang ketiganya, nak tahu siapa yang ahsanu amalah. Amalan yang terbaik. Betul kan?
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, dalam surah Al-Ankabut Allah sebut ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira, menghitung lepas mereka berkata mereka beriman, mereka akan ditinggalkan tanpa mereka diuji? Betul kan? Jadi kita tetap akan diuji. Kalau kita rasa kita diuji, Nabi Muhammad SAW apa kurangnya? Lagi besar ujiannya. Lagi besar ujian. Sedangkan Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai kekasih dia. Menggandingkan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW dalam banyak keadaan. Jadi patut Nabi Muhammad yang tidak diuji, patut Nabi Muhammad yang dapat pelbagai nikmat dan kurniaan di dunia, betul tak? Tapi Nabi diuji dengan pelbagai ujian. Itu adalah gambaran kalau orang yang paling aku kasihi, aku uji, aku beri pelbagai ujian, kenapa tidak kamu? Kamu juga kena bersedia untuk diuji. Tawakal ini adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak tahu mana baik, mana buruk dalam kehidupan kita ni. Sebab manusia ni sangat terhad, manusia ni dia ada ajalah. Manusia dalam kehidupan mereka ni mereka ada sedikit gopoh untuk melihat natijah, untuk mendapatkan satu-satu keputusan. Allah tidak begitu. Allah menyusun kehidupan kita ni untuk jangka yang panjang supaya manfaatnya kita akan dapat lihat kemudian. Walaupun hikmahnya nanti. Hikmahnya nanti. Yang ni kita sebut semalam. Hikmahnya nanti. Mudah-mudahan hikmahnya akan menggembirakan kita. Kalau kita orang yang tawakal, kita sabar dan tabah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita. Saya tengok kan para penonton dalam Quran, nabi-nabi, rasul-rasul ni bila diuji, contoh saya ambil contohlah, Nabi Ayub sakit. Tiba sakit. Lama pula tu. Sakit, lama sakit. Bila dia berdoa pada Allah, Rabbi anni massani ad-durra wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhan, aku ni ditimpa satu mudarat. Tapi Engkau lah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu je. Doa tu macam malu-malu. Macam tak ada sesuatu yang diharapkan. Dia macam malu-malu. Ya. Jumpa dai, macam mana cakap Cakaplah Ustaz. Baik. Tak, maksudnya dia Nabi Yunus menggambarkan rasa malu pada Tuhan. Baik. Itulah indahnya akhlak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik Doktor, menjawab kepada soalan Izara tadi. Dan Doktor, nampaknya kita dah berada di penghujung surah Asy-Syura ini. Jadi, mungkin ada sesuatu yang Doktor nak sampaikan, Doktor nak tegaskan. Apa yang kita dapat belajar dalam surah Asy-Syura ini? Silakan Doktor. Ya, saya rasa ayat yang ke-53 itu adalah satu konklusi yang menarik juga. Kalau kita bukan menarik jugalah, memang menarik pun. Siratal-lahil ladzi lahu ma fis samawati wal ard. Allah buat satu, Allah wrap up. Allah masukkan dalam satu kesimpulan ini bahawa semua yang kita bincang tadi, semua yang kita baca daripada ayat 1 sampai 53, ini adalah jalan Allah. Sirat. Dia tak kata sabil, dia tak kata syari', dia tak kata tariq, dia kata sirat. Sirat ini Ibnu Ashur sebut adalah jalan yang menyampaikan manusia kepada matlamat. Baik. Apa matlamat sampai ke situ, dan kepada Allah jugalah segala urusan. Dalam surah ini ada satu ayat yang kita biasa buat wirid, ayat 19. Kan? Ayat 19, kalau ibu ayah cuba balik, yang mungkin ada yang pernah terlepas kan? Ayat 19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. 19. Itu wirid yang biasa kita baca. Dan begitulah hebatnya surah Asy-Syura yang menghubungkan manusia dengan pencipta, dengan menceritakan mengenai wahyu, rezeki, hidup mati, Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut rezeki apa sebenarnya dalam ayat yang ke-27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Ini yang saya sebut, kalau manusia dilapangkan rezeki seluas-luasnya, mereka akan melampau. Dan begitulah seterusnya. Balik-balik kita baca dan kita ulang kaji balik. Mudah-mudahan kita akan dapat nur Al-Quran. Kita akan dapat nur suluhan yang benar, suluhan yang menyampaikan kita kepada matlamat hidup. Alhamdulillah Doktor, saya yakin para penonton nampak dan faham
serta insya-Allah akan berbekas di hati berdasarkan apa yang kita dapat bincangkan sepanjang 2 hari semalam dan hari ini berkaitan dengan surah Asy-Syura dan penghujung surah Asy-Syura ini. Jadi doktor, sebagai penutup untuk perbincangan kita, majlis ilmu kita, doktor, doa daripada doktor. Silakan doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian tafsir surah Asy-Syura, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, ya Allah. Mohon limpah kurnia belas kasihan. Ya Allah, pandanglah kami, ya Allah. Lihatlah kami, ya Allah. Kami telah banyak melakukan kesilapan dan juga dosa dalam kehidupan kami, ya Allah. Hanya kepada-Mu juga tempat kami mengadu. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kau berkatilah usia kami yang berbaki ini, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai kitab, sebaik-baik kitab untuk kami jadikan panduan hidup dan menjadi penyuluh kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah diri kami, anak cucu kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, sahabat andai kami, kesemua mereka cintakan Al-Quran. Semoga satu hari nanti Al-Quran dapat membimbing seluruh rakyat di Malaysia ini, ya Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit dan juga segeralah, ya Allah, angkat COVID-19 daripada permukaan bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Terima kasih. Syukran jazakallah kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah kerana sudi bersama. Insya-Allah nanti kita akan bersama lagi doktor, ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, dalam surah yang kedua Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah menyatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu, yakni Al-Quran itu, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tiada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Insya-Allah tetapkan dalam hati, amalkan dalam amalan kita berpandukan Al-Quran. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.